Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik Podcast. Alright guys, malam ni saya ada bawa seorang tetamu istimewa. Kalau yang lepas saya bawa seorang perempuan, Kak Cengkeh, kali ni seorang perempuan lagi. Orang yang bakal dia kenalkan diri dia sendiri nanti ni, orangnya boleh tahan comel, cantik juga. Wow. Tapi dia juga seorang perawat. Mungkin banyak cerita, tak tahu cerita apa yang dia nak bawa. Tapi sebelum tu, korang kena bantu dulu saya. Tolong bantu subscribe channel Anas Rahmat ni. Tekanlah button subscribe tu, tekanlah butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. So, tunggu apa lagi? Selain intro dulu, let's go. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Selamat datang ke studio Anas Rahmat, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya rasa macam berbesar hati tiba-tiba ada seorang gadis datang Gadis, kat studio Mak saya gadis. ni. Tak kisahlah, tapi still gadis lah, right? Boleh lah. Alright Kak, kenalkan diri dulu Kak, kat audience kita Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Kak Suria lah. Okay. Kak Suria ni hari ni diundang, diberi kesempatan untuk bercerita, berkongsi pengalaman, cerita apa-apa yang menarik lah. Harapnya menarik. Begitu. Nama Kak Suria Kak Suria Sedap nama lah. Kak Suria. Alhamdulillah Kak Suria Susah kan nak cari studio Anas Rahmat ni Kak? Boleh tahan lah, tapi ikut aja ways tu kan. InsyaAllah sampai dah. Sampai juga sampai akhirnya juga Kak. akhirnya. Kak, terima kasih Kak sebab sudi hadir. Sudi terima lamaran saya. Oi, lamaran, ajak lamaran ajak datang ke studio saya yang tak seberapa ni. Cantik studio ni sebenarnya, kan? Baik Kak. Malam Baik. nak cerita berapa cerita Kak? Kita nak cerita yang macam mana? Nak cerita seram, pengalaman akak memang banyak lah. Daripada pengalaman sendiri, dari pengalaman kawan-kawan, family. Sebenarnya akak ni hari ni nak mula cerita macam mana? Cara mengubat orang ke ataupun Akak perawat kan? akak perawat? InsyaAllah lah, boleh akak lah perawat. sedikit. Kalau akak perawat, saya lebih gemar mendengar pengalaman akak sebagai seorang perawat. Cerita sikit Kak. Baik. Kejadian ni berlaku dah lama lebih kurang 15 tahun dulu terjadi di Ulu Langat, Selangor. Sebuah keluarga angkat lah anak dia ni memang sakit lah. Macam selalu serupan selalu macam dia suka cederakan diri dia. Jadi mak dia ni sudah ramai tau cari perawat-perawat untuk merawat anak dia ni. Jadi cara kebetulan saya ni menjadi anak angkat kepada dia. So satu hari tu datang rumah dia macam biasalah, makan, minum dan tengok anak dia ni lah. Anak dia ni, nama anak dia Hijah bukan nama sebenar lah. Nama anak dia Hijah. Jadi dia tengok saya tau. Dia tengok akak lah. Dia tengok aja. Akak cakap, anak awak ni okey ke? Anak ibu ni okey ke? Dia cakap anak ibu ni okey je. Cuma dia tak sihat lah. Dia ada masalah mental kan. Tapi bila satu hari tu, bila macam keluarga dia tak ada di rumah, dia macam katalah dia sedang masak ke, dia sedang air panas dia boleh ambil air panas tu jirus diri dia bermakna dia boleh lukakan diri dia. Katalah dia tengah sapu sampah kat luar tu, sapu sampah macam tu, kumpulkan bakar, dia tengok api tu macam marak, dia akan berguling-guling tau masuk dalam api tu. Macam tak ada, dia macam memang nak mencederakan, nak mencacatkan diri dia. Dan satu hari tu memang selalulah kerap pergi kat rumah dia sebab nak rapat dengan Hijah ni. Satu hari tu cakap dengan Hijah ni, Hijah kenapa awak macam ni? Dia cakap dia tak sedar pun. Jadi kita rawat dia. Dia ni orang Negeri Sembilan orang Negeri Sembilan. Tapi satu hari tu bila akak cakap, akak pegang badan dia akak cakap dengan dia, sebenarnya siapa ada dalam badan awak ni kan? Dia cakap dia daripada Negeri Sembilan tu dia bertukar jadi dari Kedah. Hang siapa dia kak? Hang siapa? Tukar logat terus tau. Hang siapa? Hang jangan ganggu dia kak kan. Jangan ganggu. Jadi pergi jumpa ibu, cakap ibu macam ni lah, Su ni bukannya ada
kebolehan besar tapi bolehlah merawat kan. Dia kata okeylah kalau boleh merawat. Jadi malam tu tiba-tiba ada satu kumpulan lah NGO juga datang cuba nak merawat dia. Mungkin itu daripada hasil jiran-jiran lah kan. Tapi tak apa, kita keluar dulu, kita bagi dia menguruskan dulu. Masa dia merawat tu tiba-tiba Ijah ni berpusing tau. Dia boleh berpusing dekat hall tu menggunakan dia punya ibu jari, berpusing macam gasing tau. Ush. Dia boleh berpusing macam gasing macam tu. Jadi akak ni kat luar. Pakai ibu jari. Pakai ibu jari kaki, maaf. Pakai ibu jari kaki dia, dia boleh berdiri tegak dan dia berpusing. Macam orang belek tu. Macam belek. Tapi cuba bayangkan boleh berdiri dengan kaki, gunakan jari kaki dan berpusing macam tu, tak logik. Memang tak bermakna ada benda kan. Jadi okeylah, bila rawat tiba-tiba macam hujan. Kita kat luar hujan. Kita ingat apa ni hujan kat luar kan? Tengok atas kan pontianak tau. Rupanya pontianak ni tengah buang air kat atas. Dia buang air kencing dia tu macam air hujan yang bukannya renyai yang merembas sekali tu dengan bau dia, masya-Allah, bau dia hancing apa semua. Tapi bukan semua orang nampak. Akak nampak masa tu pontianak tu macam mengilai lah. Dia macam sukalah, dia cakap tak mungkin orang tu boleh merawat dia. Okey? Dalam masa 1 jam tu merawat apa semua, ikat Ijah ni supaya tak berpusing macam gasing. Dan lepas tu dia cakap tak boleh rawat. Dia cakap maaf lah, dia cakap dia tak boleh uruskan. Jadi bila akak masuk, akak cuba rawat dia akak pegang dia cakap Kedah, hang siapa apa semua, rawat apa semua. Akak tanya dia, hang ni dari mana? Dia cakap kan, cakap aku dari kebun. Dia cakap hang datang sini naik apa? Aku naik harimau. Dia cakap mana harimau hang ada kat luar tu. Lepas tu tanya dia sebenarnya apa masalah. Dia cakap hang tak payah rawat aku. Dia cakap sebenarnya ni mak aku yang nak aku macam ni. Bila dia cakap macam tu, akak macam terdiam tau. Apa maksud dia mak dia macam tu kan, ibu dia. Jadi akak masuk bilik, panggil ibu dia. Akak tanya, ibu, cakap sebenarnya apa ni? Dia cakap macam ni lah. So berhentikan semua ni sebab sebenarnya ibu yang buat dia. Memang tak nak anak ibu ni kahwin ataupun meninggalkan ibu. Ibu nak dia ni menjaga bersama ibu seumur hidup dia sampai bila-bila. Jadi macam mana kita nak rawat anak dia dengan sendiri? Mak dia sendiri. Mak dia sendiri. Jadi bila kita dah itu atas mak dia kan, jadi kita tak boleh buat apa lah. Dia cakap macam ni lah, sebelum terjadi apa-apa benda yang tak diingin ni, dia cakap sebab sebelum orang tahu, ibu rasa awak tak payah rawat lagi lah, biarkan Ijah macam ni, biar ibu tanggung dunia akhirat. Dia cakap. Jadi selepas tu kami lost contact lah, dan akak pun dah balik ke Johor kan, dan kami lost contact. Tak tahu cerita dia macam mana. Tapi memang kesian lah. Itu jadikan tauladan. Kadang-kadang banyak tau bukan di situ saja Itu kak, sebelum tu kak, cerita ni berlaku bila kak? Lama, 15 tahun dulu. 15 tahun. Saya bercakap pasal ibu kenakan anak ni. Saya beberapa bulan yang lepas, saya ada keluarkan satu konten tau pasal santau mak dia kepada anak dia. Cerita dia hampir sama dengan yang berlaku pada cerita ni. Sebab budak tu pun sama tau, dia mak dia, tapi kisah dia budak tu meninggal. Budak yang mak dia santau ni, budak tu meninggal sebab dia kemalangan. Dia kena santau tu, dia macam santau, orang panggil santau apa yang dia, bila orang suka kat anak dia, pembenci macam pembenci. Orang suka kat anak dia, betul. Anak dia tak suka kat orang tu. Betul. Tapi kalau anak dia suka kat orang tu pula yang takkan suka kat anak dia. Sampai setahap tu bila anak dia tu suka kat budak lelaki ni, budak lelaki tak suka kat dia, sampai anak dia jadi gila suka kat lelaki. Betul. Tapi tergamar seorang ibu buat macam tu kak. Tapi sebenarnya kadang-kadang ibu ni dia rasa bila anak dia ni pergi, yang ni lelaki perempuan. Bila anak dia kahwin, anak dia akan keluar daripada rumah tu ikut suami tau. Jadi dia rasa, aku ni siapa ni? Siapa nak jaga aku? Siapa nak jaga aku? Siapa nak ambil berat tentang aku? Jadi cara dia, maaf lah macam akak banyak jumpa kawan-kawan daripada Negeri Sembilan memang kat sana banyak kes-kes mistik ni. Kes-kes keturunan saka mistik ni. Tapi itulah, bukan nak cakap orang negeri tapi pengalaman lah pengalaman kebanyakannya memang nampak lah daripada sana. Macam tu lah kisah. Mungkin kalau bercakap pasal soal mistik ni, orang-orang ni kadang-kadang pengetahuan pasal agama ni mungkin rendah lagi kan, ataupun memang kemungkinan jugalah tu saka lah kak saka ni dia selalunya
mengganggu orang lain. Dia jarang gunakan saka ni mengganggu keluarga sendiri tau. Kecuali saka yang gentayangan, yang tak ada, katalah si Pulan ni dah mati Pulan dah mati. Betul. Tak ada keturunan yang sanggup ambil saka ni, baru dia ganggu. Tapi tak adalah kita simpan saka ni untuk ganggu keluarga sendiri. Selalunya saka ni untuk ganggu orang lain. Baru-baru ni pun terjadi dekat kawasan kampung kawasan Felda lah ceritanya. Kisah jadi pula ada orang minyak pula. Selalunya orang kita macam pelik tau. Felda orang minyak ni sebenarnya wujud ke? Wujud ke? Tapi bila kita fikir balik wujud dia. Tapi bila orang bercerita ada orang minyak menceroboh di rumah-rumah orang yang memiliki anak dara ni semua. Jadi kita tak kita kena percaya tau benda tu. Sebab dah terjadi. Benda ni berlaku sebulan lepas lah lebih kurang Baru ke? Baru saja. Baru sangat. Kecoh lah di dalam grup WhatsApp kampung lah. Mengatakan kita nak panggil apa orang minyak ni, Seko lah Seko orang minyak ni dah masuk ke dalam bilik perawan ni. Tapi nasib baik dia tak sempat rogol, dia tak sempat kacau apa-apa lah. Sebab bila dia masuk, budak ni menjerit. Budak ni menjerit, mak bapak dia masuk ke dalam bilik. Tapi tak sempat jumpa lah orang minyak ni. Kemungkinan dia dah gaib ke, dia dah panjat mana-mana keluar ikut tingkap ke, kita tak tahu kan. Tapi dia tak sempat nak melakukan apa-apa. Jadi kecoh jugalah, panggil jugalah beberapa macam guard security untuk jaga kawasan kampung tu kan. Tapi alam mistik ni selalunya diorang ni yang gunakan kuasa-kuasa ilmu-ilmu gaib ni susah tau nak tangkap. Sebab dia menjelma jadi manusia. Mari kita cari orang minyak. Dia bersama-sama kita mencari orang minyak itu. Sedangkan dia tu dia orang salah minyak. seorang. Dia lah orang minyak. Tapi oleh sebab dia tak gunakan ilmu dia pada masa tu, dia pun kecoh lah. Mana cari sama. Padahal dia tu orang minyak. Macam mana kita nak tangkap? Betul. Kecuali ada cerdik pandai ustaz ke apa betul-betul betul-betul buat solat hajat ke apa untuk tangkap dia. Tapi entah nampaknya tak tangkap, tak tahulah. Dapat tangkap tak? Tak dapat. Dekat Felda kawasan Felda Negeri Johor. Kita tak payah mention mana lah kan. Yalah, betul. Nanti orang datang pula kan menuntut ilmu pula kat situ. Tapi sebenarnya dekat Felda ni selalunya banyaklah pocong, hantu bungkus, hantu raya. Apa lagi? Macam-macam lah kalau ikutkan macam-macam lah. Semuanya selalunya benda-benda ni dibela. Dibela, dipuja. Dia senang nak membezakan pocong ni, membezakan antara dipuja, dibela dengan pocong yang gentayangan. Okey, cerita sikit kak, macam mana nak bezakan dia? Kalau pocong yang dibela ni, yang dipuja dia selalunya muka dia pucat. Dia memang muka manusia. Muka manusia yang dah meninggal cuma dalam keadaan pucat. Itu dia dipuja, dibela, dia datang. Datang. Tapi pocong yang muka hitam ni, gelap ni, dia selalunya pocong gentayangan. Pocong yang memang dah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun entah dari mana-mana. Bila dalam keadaan orang memuja, kan, dia datang. Sebenarnya tak puja dia pun, tapi bila sebab dah puja setan, kita dah puja jin, kita dah puja setan, macam-macam lah datang. Itu salah satunya lah. Sebab tu kadang-kadang orang cakap apa pasal pocong ni baju kain dia nampak lusuh, yang ini pula kain dia nampak putih bersih kan. Tapi macam mana, apa beza dia pocong yang muka gelap tu dengan pocong yang muka putih kan. Selalunya macam tu lah. Yang muka gelap ni selalunya pocong yang di gentayangan, yang mencari tuan untuk dibela. Macam tu selalunya. Itu bukannya, ini pendapat lah sebab kita dah melalui melalui pengalaman tu. Lagi satu kisah satu hari tu pada tahun 2004. 2004. Ni kisah apa ni kak? 2004 ni? Kisah balik daripada Jom Heboh. Balik daripada Jom Heboh Kejadian ni berlaku dekat kawasan Kapur Sawit. Nak menghala ke satu kampung akak lah sana juga kan. Balik daripada Jom Heboh lebih kurang pukul 12. Sampai dekat kawasan tu dalam pukul 1 macam tu lah, 1 malam. Tiba-tiba ada kereta Wira warna biru ikut kami daripada traffic light bandar tu lah, pekan tu lah. Daripada pekan tu ikut, tiba-tiba dia hempit kita kak. Dia hempit. Sambil tu dia keluarkan pedang samurai
Dia empet kita. Akak naik kancil, dia naik wira, mestilah dia lebih laju dia keluarkan dia punya samurai, dia bagi amaran. Dia scratch dekat dia garis garis dekat kereta, dia cakap berhenti, kami polis, dia cakap. Polis tunjuk ni. Ya, dia cakap macam tu. Jadi bagi akak, engkau polis, kau keluarkan samurai dalam keadaan kau bertutup muka menggunakan sapu tangan yang benar-benar tu kan. Itu lebih kepada penyamun tu. Itu penyamun. Tapi slang dia, maaflah cakap slang dia memang orang luar lah. Orang daripada negara luar lah kan. Kita tak nak mention siapa lah. Okey, dia cakap berhenti. Dia cakap ini polis, dia cakap. Tapi masa tu akak cakap, ini kalau aku berhenti ni, masa tu akak dengan anak anak perempuan dengan adik lelaki. Anak lebih kurang umur 10 tahun, 10, 11 tahun, adik lebih kurang umur 13, 14 macam tu lah adik lelaki Jadi akak cakap dengan adik lelaki, kau baca apa-apa yang patut kau boleh baca lah. Kau nak menjerit Allahu Akbar ke, kau nak azan ke, kau nak apa ke, baca apa-apa ayat-ayat Al-Quran Akak cakap dengan anak, peluk kerusi tu, kepala kerusi tu kuat-kuat sebab akak nak laju nak laju. Tapi lajunya kancil tu seberapa laju? Yalah. Jadi dia dah empet kereta tu. Dia mesti orang luar tau. Kalau dia orang kat situ, dia mesti empet kereta dah masuk longkang. Tapi tak. Dia empet macam tu. Dia empet, dia cakap berhenti. Dia bang je lah dengan samurai kan. Akak cakap tak boleh jadi ni. Tiba-tiba entah apa datang dalam kepala otak orang tu katnya Dia block kita daripada depan tau. Bermakna kereta akak tu dengan kereta dia berhadapan. Jadi dia sondol kita. Sondol, bayangkan akak mengundur 140 tau. Kilometer per hour tau. Akak bersit tu, bayangkan dalam keadaan macam tu boleh bersit lagi. Tapi dia duduk, masa dia menyondol tu, akak matikan aircon, buka sikit tingkap akak berhentikan kereta. Dan dia berhenti. Masa dia berhenti tu, dia nak keluar daripada kereta, akak masuk gear. Akak cakap kalau dia ke depan, memang akak libas dia habis. Tapi masa dia nak datang ke kereta akak tu, tiba-tiba dia macam tengok atas kereta akak tau. Dia macam pandang lah, dia macam terkejut. Apa itu, dia cakap Tapi akak tak tahu apa benda atas kereta akak. Mungkin dia akan ada nampak, mungkin Allah hantar malaikat untuk membantu dalam bentuk makhluk-makhluk apa. Akak tak, cuma dia cakap dia menjadi apa itu, dia cakap macam tu. Dia lari masuk dalam kereta dan dia tinggal. Lepas tu bila dia tinggal tu, akak rasa macam ya Allah, apa atas kereta. Tapi memang rasa berat macam ada benda lah. Kita bila kita dalam kereta ada benda, kita gerak tu kan. Tak tahu apa benda lah. Tapi alhamdulillah lah, kerana makhluk itu akak selamat. Akak pecut balik ke kampung, pergi dekat Pak Gad pergi buat report polis. Dan kisah tu sebenarnya 3 bulan sebelum kejadian, ada satu orang tua orang tua suami isteri kena ketuk kepala dan kereta kena ambil dekat situ juga. Dan sebelum itu ada kejadian juga, kiranya remaja mati dibunuh dan mayat dia dicampak ke dalam kolam. Ada satu kolam tu dekat takungan getah, air getah. Dia benam budak tu kat situ tau. Jadi kita kat situ rupanya kejadian tu. Tapi tak tahulah, mungkin identiti budak tu tak ada family yang datang untuk menuntut sebab tinggal rangka je kan. Jadi banyaklah kisah-kisah kesian, kejam. Sebab tu kawasan situ kalau lalu memang kena. Kawasan mana ni? Cerita je tak? Tiram. Dekat kolam 3 beradik tu. Kolam 3 beradik. Kolam 3 beradik kat belah mana Yang bekas kolam takungan air getah. Yang dekat jalan belakang tu ke? Jalan belakang daripada estate lah. Oh, okey. Daripada Oren tu. Kan ada kolam, ada. Yes, kolam 3 beradik ke depan tu. Kampung Oren tu. Tahu pun nak situ. Situ memang banyak kalau kes-kes sama bahaya. Ya. Bercakap pasal apa tu, mengubat orang. Mengubat orang. Akak memang banyaklah pengalaman mengubat orang kan. Ya, betul. Sepanjang akak ubat orang tak, ada tak dalam satu situasi akak ubatkan orang tapi kena kat akak balik? Menarik ni, menarik. Akak punya cara pengubatan macam ni tau. Bila kita nak mengubat orang, kita dalam keadaan tubuh badan yang sihat, dalam keadaan kita ada air sembayang, dalam keadaan kita berwuduk dalam keadaan kita tidak kita suci lah, maksudnya kita tidak berhadap besar, dan dalam keadaan kita tenang lah. Kita tak banyak bercakap. Baru, dan lagi satu, akak selalunya kalau mengubati orang, akak tak akan panggil orang tu datang ke rumah. Akak tak akan bawa dia datang ke rumah. Katalah dia cakap, saya nak berubat, saya nak apa kan, tak apa, saya datang di tempat anda. Akak datang tempat dia. Ya, akak lebih selesa datang tempat dia. Sebab apa? Bila kita berubat orang,
Dia akan bawa macam-macam tau. Kita tak tahu tau. Dia bawa plastik lah, dia bawa setan lah, dia bawa jin Kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia bawa. Okey, kita rasa kita dah ubat-ubat tu kita dah keluarkan ke apa ke mana benda tu pergi. Betul. Kita tak pasti tau sebab kita tak nampak dia kan. Dia pergi ke hutan ke, dia pergi ke bukit ke gunung ke lautan ke, kita tak tahu. Rumah kita kan? Bayangkan kalau kita mengubati orang 10 orang, 10 benda tu bertenggek kat rumah kita. Haru haru. Jadi haru Kalau kan? kita ada baby kat rumah kita ada mak ayah yang sakit dalam keadaan badan yang tak kuat, apa semua benda-benda tu boleh mengganggu. Betul. Benda-benda boleh mengganggu. Seperti baru-baru ni lebih kurang 3 hari lepas lah. Tiga hari lepas. Tapi sebelum tu 4 hari lepas, dia telefon pada anak menantu. Dia telefon, dia cakap mak dia sakit, mak dia perlukan berubat. Lepas tu tapi jauh sebab dia dekat Masai dia dekat kampung Pasir Putih Pasai. Jadi akak cakap dengan dia tak apa. Dia sakit macam mana? Dia cakap badan dia kebas-kebas. Dah pergi cek doktor tak? Kebas-kebas ni selalunya kolesterol, darah tinggi, ada kencing manis kan? Jangan COVID. Kita COVID ni demam. Kita tak nak benda-benda ni. Awak ada benda-benda ni tapi awak cakap awak kena gangguan. Nanti bila kita pergi jumpa akak, makcik, ini bukan gangguan setan ni. Ini awak sakit. Awak kena pergi hospital. Rasanya awak kena pergi hospital. Tapi dia cakap mak dia dah pergi hospital, dah buat medical check up, dah cek darah semua, doktor cakap tak ada apa-apa. Okey, tak apa. Jadi akak pun buatlah solat sunat 2 rakaat, minta nama mak dia semua. Dan bila solat tu tiba-tiba nama keluar. 2 nama keluar. Nama bangsa asing lah. Supriyati dengan Supriyadi. Jadi tanya, cuba mesej pada anak dia lah, tanya mak dia, kenal tak 2 nama ni? Mak dia cakap dia tak cakap tak kenal, cuma dia cakap saya tak tahu apa nama gelaran dia. Dia cakap macam tu. Jadi dia cakap tak apalah, dia cakap kalau boleh nak suruh saya datang, suruh akak datang lah. Jadi akak pun datang 2 malam lepas. Datang, akak cakap dengan dia sediakan 9 biji limau untuk mandikan mak dia apa semua dengan garam kasar lah. Jadi bila masuk dalam rumah tu, kami berbual, kan biasalah berbual, cuba scan. Memang ada benda tu duduk dekat bahu dia sebelah kanan. Dekat sebelah kanan. Cakap dengan dia, benda ni sebenarnya sama ada orang hantar ataupun takut. Yalah, dia nelayan tau. Suami dia nelayan, duduk tepi laut. Dekat Masai tu kan dekat tepi laut. Jadi kita tak tahu tau benda-benda. Kadang-kadang kita sebab tu balik rumah, kita balik rumah daripada mana-mana. Lagi kalau daripada kuburan ke mana tolonglah cuci kaki, cuci muka kalau tak mandi pun Jadi kita tinggalkan semua tu ikut air yang mengalir tu lah kan. Ini kadang-kadang balik rumah ada baby, ada apa, dalam keadaan kita entah dari mana-mana kita tak nak bersihkan diri kita. Itu terjadinya. Jadi tak apa, scan cakap benda ni memang ada duduk sebab kita boleh rasa mungkin ini satu kelebihan lah yang akak ada bila akak pegang badan, bila kita nak rasa benda tu dia bergerak dia macam nadi tau. Kalau kita rasa, kita tekan, kita gunakanlah ayat-ayat Quran yang apa yang kita boleh baca dia akan bergerak tau, dia akan bagi tindak balas. Dia macam berdenyut lah. Kalau dekat bahu, kalau dekat kepala ke dekat leher. Jadi akak cakap memang benda ni ada. Jadi akak tanya dia, akak tanya, siapa, kenal tak Supriyadi dengan Supriyati tu? Dia cakap saya tak tahu gelarannya. Tiba-tiba dia menangis tau. Dia menangis. Dia cakap sebenarnya anak lelaki dia baru berkahwin lebih kurang sebulan dengan perempuan Indonesia. Okay? Dan dia tak tahu nama keluarga ni, mak bapak dia. Kemungkinan dia cakap nama yang awak sebut ni ada juga mungkin nama dia orang ada kena mengena, tapi tak tahu. Dia cakap, oh ya ke? Sebab akak pun memang tak tahu tau. Memang benda tu datang, Allah bagi kita gifted bagi kita benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita pun risau juga kan. Kadang-kadang orang cakap ada bantuan jin, tapi benda ni gifted sebenarnya Jadi saya tanya dia betul-betul, sebenarnya apa terjadi? Begini dia cakap, anak dia nak kahwin dengan seorang perempuan Indonesia ni, tapi dia tidak benarkan. Bukan dia cakap kalau boleh kau cari jodoh lain lah. Tapi anak dia cakap dia nak kahwin juga perempuan ni. Sampai satu hari dia nikah, tak bagi tahu mak dia tau. Dia menikah, dia bersanding apa semua, dia cuma bagi tahu adik bungsu dia yang masih belajar dekat UiTM. Jadi mak dia tak tahu. Tiba-tiba jiran-jiran ada yang nampak lah anak dia ni Dia cakap, anak kau ni bersanding, anak kau ni kahwin, anak kau ni apa?
Itu yang mak dia jadi down tau. Mak dia jadi down, mak dia jadi sakit, mak dia jadi apa. Tapi itulah, akak rasa kan, akak tak tahu siapa dua orang nama yang Supriyadi. Kadang-kadang kan kita bukan nak salahkan bangsa-bangsa asing dalam ilmu-ilmu macam ni. Tapi cara dia mendapatkan anak lelaki dia tu dengan cara tak baik lah. Faham. Sama ada dia dah bagi makan benda-benda kotor. Sebab adik dia yang lelaki ni, yang telefon kepada menantu tadi tu, dia cakap abang dia ni dah belikan sebuah rumah untuk kakak ipar dia ni. Dah belikan kereta, duit gaji apa semua dia pegang. Macam tu dia kontrol lah, maknanya kan. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya memang terjadi dekat dunia nyata. Tapi kita rasa sedih lah. Sebab orang menggunakan cara macam tu kan untuk kontrol anak orang. Betul. Betul. Pelik kan dalam dunia moden macam pun masih lagi mestilah semuanya soal duit kan, power duit kan, soal duit, kepentingan kan. Orang tak peduli pasal dosa dengan pahala ni. Tak peduli. Bagi dia orang kan dosa pahala ni dia orang boleh bertaubat. Boleh satu hari nanti aku bertaubat lah, aku insaf kan. Tapi penyeksaan yang dia buat pada ibu dia ni jadi saya bagi tahu, tanyalah nama dia ni nama saya ambil nama samaran Aziz. Saya cakap, Kak Aziz cakap, sekarang nak macam mana? Nak saya panggil balik anak ni balik ke tak? Dia cakap buat masa ni hati dia tertutup dulu. Saya cakap dengan dia, okey, macam mana Kak Aziz boleh rasa yang anak Kak Aziz ni dah dikontrol oleh sihir oleh orang belah sana? Sebab dia cakap 2 hari lepas dia mimpi anak dia datang dalam keadaan muka yang gelap, dalam diselubungi oleh asap tebal yang warna hitam tau. Selalunya benda-benda mistik hitam ni dia lebih kepada jin jantan lah selalunya. Kalau kita nampak dekat luar kita nampak kelibat-kelibat hitam, itu jin jantan. Selalunya benda tu jantan. Kalau kita nampak kelibat-kelibat tu putih langsung ke itu selalunya jin betina. Setan betina lah selalunya. Sebab tu kadang-kadang macam orang minyak hitam bentuk dia. Hantu raya ni, dia ni bentuk dia ni yang sebenarnya kan nak cerita pun kelakar juga. Dia memang bercawat tau. Bercawat Dia bercawat. Kadang-kadang kita nak fikir cara logik, kenapa dia bercawat tapi memang dia bercawat. Dan rambut dia tu macam pintal-pintal, macam Bob Marley tau. Macam Bob Marley. Rambut dia bukannya mengurai tau. Rambut dia memang berpintal-pintal macam Bob Marley. Mata dia ni memang cengkung ke dalam. Mulut dia ni luas, tenganga luas, telinga panjang, tangan dia kurus, panjang, memang cengkung, kurus, macam orang tak makan lah. Macam orang tak makan 3-4 bulan lah macam tu. Berdepan Pernah berdepan. Satu hari tu macam ni cerita dia. Aku tak cerita lagi tadi sampai habis tau sebenarnya. Yang mana? Cerita yang tadi tu lah. Okey. Kita lah tu dulu habis kita cerita pasal hantu raya. Betul-betul. Kesian orang marah nanti. Kesian marah, sorry lepas tu okey, bila akak tanya macam mana awak boleh syak rasa anak awak ni macam kena sihir. Dia cakap dia mimpi anak dia datang dalam keadaan muka gelap dan penuh dengan asap hitam menyelubungi. Dan dia macam nak rapat dengan mak dia tapi tak boleh rapat. Jadi lagi satu seorang ibu ni kadang-kadang hati dia bila terluka anak pun dia tak nak ampunkan tau. Allah. Sambil dia menangis, dia cakap, aku tak akan nak ampunkan, aku tak nak tengok pun muka dia. Dia cakap, aku tak nak tengok langsung muka dia. Dia cakap macam tu. Jangan, dia cakap dengan anak adik lagi seorang tu lah, dia cakap jangan sampai abang kau ni balik jumpa mak tak akan ampunkan sampai bila. Buat masa ni, dia cakap. Jadi cakap dengan dia, jadi tak mau anak lelaki ni balik lah. Dia cakap tak nak, biar dia duduk dengan orang rumah dia. Dia dah rasa selesa kan dengan rumah dia. Biarkan macam tu lah. Nah, insyaAllah ni dalam 2-3 hari ni nanti nak pergi ubat dia lagi. Mungkin akak boleh rakam lah. Yang itu hari tak rakam kan. Ini akak nanti akan rakam, dengar percakapan kami macam mana, dan akan bagi pada awak lah. Awak boleh orang cakap edit balik macam mana begitulah ceritanya. Balik kepada apa tadi? Cerita pasal sebelum nak cerita pasal hantu raya. Okay. Entah kenapa saya hari ni berborak dengan akak kan. Yelah, saya bukan orang macam akak. Saya ni bukanlah pemberani macam akak kan. Nampak hantu okey lagi. Saya kalau nampak hantu mungkin pernah. Of course lah saya pernah nampak hantu. Okay, of course lah saya pernah nampak hantu. Okay. Bila nampak hantu, of course lah saya akan lari. Tapi saya tak tahulah macam mana akak boleh kontrol sifat akak untuk
jadi berani sampai macam tu kan. Tapi berbalik pada akak cerita pasal apa tadi, hantu raya. Hantu raya tu. Sebelum akak nak go further pasal hantu raya, saya nak tanya akak satu soalan. Boleh. Dekat Indonesia, diorang panggil hantu raya, kalau tak salah saya, Gondorowo. Gondorowo. Adakah Gondorowo adalah spesies yang sama dengan hantu raya? Tidak. Okey, terangkan sikit kak. Sebelum akak pergi pasal cerita hantu raya, saya nak tahu pasal benda ni. Gondorowo ni bentuk dia berbulu. Okey. Dia macam sejenis binatang tau. Dia macam apa Beruk. panggil? Beruk. Okey. Tapi hantu raya ni manusia. Okey. Bentuk dia manusia, cuma dia berjalan macam beruk. Dia tidak berjalan berdiri. Dia berjalan dengan kaki dan tangan dia sekali. Maksudnya sambil menyangkung, dia berjalan menggunakan kaki dan tangan dia. Macam beruk lah juga. Macam beruk. Tapi dia tak beruk, dia tak berbulu. Dia cuma berambut panjang dan dia memakai cawat. Dia memakai cawat. Okey. Jadi satu hari tu, masa tu kejadian ni berlaku di Kuala Lumpur di sebuah apartmen. Akak memang duduk dekat situ lah. Dan dalam apartmen masa tu kami ialah muda. Ramai tu dalam tu. Ada stewardess, ada kawan-kawan lain lah. Tapi hari tu semua kawan-kawan tak ada tau. Semua kawan-kawan keluar. Tak tahulah dia orang pergi mana kan. Yalah hari Minggu hari Minggu berlibur. Tapi akak balik kerja. Akak kerja masa tu kerja sebagai jual perfume counter, perfume dekat Sungai Wang. Dekat Sungai Wang Jadi balik tu memang dah penat lah. Balik pun dah pukul hampir pukul 12 Bila masuk tu tak ada ingat nak mandi ke, nak cuci kaki ke, nak cuci muka, tak ada dah. Masuk bilik, dengan bilik tak tutup tu, buka lagu, duduk atas katil. Duduk atas katil, tiba-tiba terlelap terlelap. Bila kita sedar, kita buka, dalam bilik akak tu penuh dengan makhluk gaib. Tapi akak nampak akak nampak toyol, akak nampak hantu raya, akak nampak Gondorowo, akak nampak hantu bungkus, pocong. Dalam bilik tu penuh. Tapi akak rasa macam, ingatkan macam aku ni bermimpi ke? Kan? Bermimpi ke? Masa tu tangan tu duk cari Quran, tapi tak ada Quran. Dalam bilik tu Quran di luar. Yang ada mukadam. Jadi kita capai mukadam tu, kita pegang. Bila kita capai mukadam, kita berdiri dekat rak kita capai, tiba-tiba ada satu gelongan tau. Gelongan tu dah ikat akak tau. Dia macam cahaya dia ikat satu badan, akak berdiri. Jadi akak tengok je lah benda tu semua. Jadi benda tu dia panggil nama Kak Suria tapi nama penuh dia panggil. Dia cakap, kau ambil aku. Selagi kau tak pilih satu antara kami tak akan tinggalkan kau. Jadi masa tu mula-mula yang bersuara hantu raya. Hantu raya cakap, kau memang tak ada harta, dia cakap, tapi aku boleh cari harta orang untuk jadikan harta kau. Tak tahu cara macam mana lah. Dia cakap, aku boleh dapatkan harta orang untuk jadi harta kau. Kau ambil aku. Tu hantu raya cakap. Lepas tu toyol ni sebenarnya dia tidak mempunyai kemaluan tau. Dia badan dia hijau, bersinar, botak, warna hijau, taring, mata merah, tapi tidak mempunyai jantina. Kita tak tahu jantina dia apa. Jadi dia cakap, kau ambil aku. Kalau kau ambil aku, duit kau tak akan putus, dia cakap. Jadi kita cakap, apa ini, dunia apa ni kan? Nak menjerit tak boleh tau, nak bersuara tak boleh. Mukadam tu kita ada tapi tak sempat buka. Jadi kita pegang je lah mukadam tu Kita bacalah apa-apa yang ingat. Lepas tu cindai ada satu jenis cindai tu, dia sebenarnya duduk di laut. Sebab tu bila kita dengar Siti Nurhaliza nyanyi lagu Cindai sebenarnya cindai ni dia sejenis kain tau. Kain yang memang hantu yang duduk di laut. Dia cindai ni dia boleh bersifat dia boleh jadi kecil, dia boleh jadi besar. Dia tengok, kalau satu biji kapal kapal laut yang besar tu, dia boleh selimut kapal tu tenggelam. Sebab itu kadang-kadang orang cakap kapal tenggelam dengan bukan makhluk. Dia cakap ikan pari lah, ataupun macam ada jenis kelambu yang mengelap. Itu cindai. Jadi cindai ni terbang masuk, dia macam simut je lah gebor. Orang Johor cakap gebor. Dia masuk daripada tingkap. Dia cakap Suria, dia cakap, dia panggil nama penuh dia cakap, Suria, kau ambil aku. Dia cakap, kalau kau ambil aku sebagai sahabat kau, pada kawan kau, kau akan nampak muda 1000 tahun. Kau tak akan tua. Jadi kau ambil aku.
Tapi memang dia wangi, memang sentuhan dia lembut. Memang memang kita kalau lelaki tu boleh tergoda lah dengan suara dia apa. Tapi dia bentuk kelambu lah, bentuk kain Jadi akak fikir masa tu, akak cakap ni apa ni bila yalah, walaupun kita ni masa tu muda kan, iman kita pun kadang yalah Senipis solat betul, ni pun culas-culas kan. Jadi tapi kita sempat jugalah baca ayat-ayat apa orang cakap Al-Ikhlas ayat 3 kul, baca juga baca sampai gelongan tu terpecah dan semua makhluk tu keluar ikut tingkap. Tapi yang kelakarnya, bila keluar ikut tingkap, dia bukannya pergi ke mana tau, dia masuk ke dalam rumah bos. Masa tu akak ada kerja part time sebagai buat apa ni, line telefon line telefon. Dia masuk rumah bos, dia masuk rumah kat apartmen rumah bos. Lepas tu dia masuk dekat sana, bos telefon. Dia cakap, dia cakap, saya rasa rumah saya ni macam ada benda dia cakap, masuk banyak ni, dia cakap kan. Tolong datang, dia cakap. Saya tanya, bos kat mana? Saya dalam kereta, saya lari, dia cakap. Saya tak tahu apa benda masuk, dia cakap. Tapi masa tu dah malam kan. Masa tu memang akak boleh mengubatkan orang juga ke apa? Kita tak tahu. Kita tak tahu tau. Sebenarnya gifted yang datang pada kita ni dia salah satu gini akak daripada umur sekolah tak habis form 4 daripada umur 17 18 akak dah merantau. Bila kita merantau, kita jadi musafir. Bila kita jadi musafir, bila kita ada amalkan doa-doa, kita masa tu rajin solat, buat solat istihara, buat solat sunat kita Allah akan hantar malaikat untuk melindungi kita tau. Dalam keadaan kita bermusafir ni. Jadi dalam masa tu banyak benda-benda mistik yang kadang-kadang tak terfikir di akal berlaku pada diri akak. Akak bersyukur sangat. Memang alhamdulillah lah. Bila nak kena rompak, diselamatkan. Bila macam kita dalam keadaan tak berduit tiba-tiba, kita bukan nak cakap duit tu terbang tidak, tapi ada je rezeki yang datang untuk membantu kita. Selalunya musafir ni, betul lah, musafir ni sebenarnya ada hikmahnya tau. Kalau kita bermusafir, salah satunya doa dia dimakbulkan Allah. Tu orang yang musafir. Begitulah kisahnya. Jadi kadang-kadang akak dulu pernah dipanggil oleh Mastika untuk bercerita kisah akak ni. Tapi sayang akak tak simpan lah keratan buku tu kan. Mastika. Akak pernah masuk Mastika dah ni? Pernah masuk Mastika sebenarnya. Kak Su juga. Tapi bukan Kak Surya. Kak Su. Je. Dia Kak Su. Akak pernah masuk Mastika. Kisah mistik jugalah. Pengalaman hidup akak dahsyat juga kak banyak. Memang banyak. So akak sekarang dah setengah abad dah kak? 53 Tapi macam macam apa macam tak sampai 53 pun, macam 30-an je. Tahun depan akak dah 54. Apa rahsia ni? Jadi orang muda yang muka rahsia ni? Dia masa muda kuat makan jamu. Kita sebenarnya kita kena makan jamu yang dibuat sendiri bukan jamu yang kita beli-beli yang kita tak tahu apa dalam Zul, dia. Fokus kat muka dia Zul. Fokus tengok muda lah dia. Kan? Muda dia. Boleh lah. Boleh lah. Alhamdulillah lah. Kak, akak dah cerita dengan saya pasal orang minyak tadi. Akak cerita dengan saya pasal ada benda atas kereta masa akak diselamatkan tu kan. Baru ni hantu raya dengan spesies-spesies hantu yang banyak-banyak yang mungkin diorang suruh akak pilih di akak tu. Pilih diorang salah seorang tu untuk salah seekor tu mungkin diorang nak jadi kadam akak lah. Ya betul. Mungkin besar kan. Betul. Okay, itu antara a part of the cerita akak sementara kakak sebelum akak jadi perawat. Betul? Alright. Tapi saya ada satu soalan tadi yang akak masih belum jawab dengan saya. Apa dia? Silakan. Soalan saya tanya tadi Gundurwo tu. bukan pasal Gundurwo. Soalan saya, pernah tak akak merawat seseorang yang akhirnya kan menyusahkan akak? Maksudnya benda tu kembali pada akak. Alhamdulillah. Sejauh ni tak ada. Tak ada lah. Sejauh ni tak ada. Sebab bila kita nak merawat orang, sebelum kita pergi ke rumah dia 1 jam 2 jam sebelum tu kita dah orang cakap macam mana bertafakur lah. Kita bertafakur. Selalunya bila akak nak merawat orang dalam masa perjalanan tu akak akan kurangkan bercakap. Kita berzikir. Kita berzikir. Kita tengok kita masuk
masuk rumah dia macam mana. Sebab itu bila akak merawat orang, selalunya keluarga dia mesti kena ada. Tak boleh akak seorang-seorang tak boleh. Akak tanya, siapa ada di rumah? Ada anak lelaki tak? Ada suami tak? Ada bapa tak? Kalau ada, bagus. Semuanya ambil Wuduk. ambil wuduk, lepas tu keluarkan Yasin, standby je duduk dekat mana-mana. Kalau kita perlukan kita panggil, kalau tidak standby je. Selalunya akak buat macam tu. Alhamdulillah sejauh ni tak ada lagi yang kena kat diri sendiri. Sebab itu bila kita nak merawat orang, kita bawa ke rumah kita, salah satunya dia boleh efek keluarga kita, ataupun baran tu boleh pergi kat kita tau. Orang yang merawat orang ni memang baran, panas baran. Sedangkan kita fikir, awak merawat orang tapi awak sendiri tak boleh kontrol. Betul. Sebab apa? Sebab ni lah salah satunya. Sebab kadang-kadang lagi satu bila merawat orang ni, jangan jadikan dia sumber pendapatan jangan jadikan dia satu sumber pendapatan. Bila awak jadikan dia satu sumber pendapatan, ada fidyah lah, ada pengeras lah, ada apalah, ada itu yang benda-benda tu akan balik pada diri awak. Kadang-kadang orang yang awak rawat tu tak baik pun, kan? Tapi duit dah bayar ni, ribu-ribu ni. Jadi orang maki, orang sakit hati. Dan benda-benda macam ni akan itu yang kita tak nak. Kadang-kadang rawat orang ni dia bukan boleh datang sekali je, betul tak? Ya. Kan akak datang rawat dia hari ni, benda tu hilang sekejap. Betul. Next 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan dia datang balik. Okey. Tapi ingat tak tadi yang akak cakap kejadian yang akak cakap Ijah tu? Okay. Dekat mana tadi? Ulu Langat Yes. Beberapa hari sebelum akak balik ke Johor Bahru, akak cari sirih bertemu urat. Daun pokok sirih bertemu urat. Pokok sirih bertemu urat ni banyak khasiat dia. Siapa kadang-kadang cakap, pokok sirih bertemu urat ni macam mana bentuk dia boleh Google boleh tengok macam mana. Akak cari pokok ni dekat pasar, tanam dekat depan rumah dia, dan akak berniat. Sebab salah satunya pendamping mak dia ni, yang mak dia panggil untuk jaga anak dia ni supaya anak dia ni harimau tadi, dengan seorang nenek. Nenek ni daripada Kedah. Sebab tu dia buat telur dia orang Kedah. Dia cakap Kedah, hang nak apa? Hang jangan ganggu. Hang pi lah kan. Hang pi matilah. Dia cakap kan, hang jangan kacau ni. Ni aku dah suka kat dia ni. Hang tak payah ganggu, tak payah kacau kan. Kita umpan dia, dan kita bukan seru tau. Ini kita macam kita solat, kita niat, kita panggil dia untuk datang pada pukul 12.30 hari. Sebab kegemaran orang tua ni apa zaman dulu? Orang zaman dulu, kegemaran orang bersangkut paut dengan sirih ni. Apa? Sentil. Dia suka dia suka makan sirih. Jadi akak umpan dia dengan pokok sirih bertemu urat ni. Jadi pada 12.30 hari tu dia datang dengan harimau dia. Dia datang, dia duduk setiap 12.30 hari dia akan datang, dia akan petik daun sirih dengan cara macam mana tak tahulah. Tapi memang akan dapat rasa dia makan sirih tu. Sampai satu hari petik sambar pokok sirih tu. Bila petik sambar pokok sirih tu, dan kita rasa selalunya petik ni bila dia sambar, salah satunya benda-benda jin yang setan-setan ni lah, bertinggit dia sambar. Lepas dia sambar tu, pokok tu mati. Pokok tu mati, dan anak Ijah tu dia baik tau. Dia sihat tapi teruk sebelah kanan dia ni habis dah teruk dah, sebab dia api air panas apa semua. Tapi mak dia sakit dah. Selepas tu dapat cerita mak dia sakit, kiranya mungkin itu kifarah karma. Karma itu kifarah untuk dia sakit. Selepas itu tak tahulah akak dah lost contact. Tapi itulah saya rasa macam tersentuh lah, macam mana nak cakap, tergamas. Seorang ibu buat macam tu. Tak, engkau nak engkau yang bagi saya itu macam selfish tau, macam pentingkan diri sendiri. Yang engkau nak diri engkau bahagia, engkau nak anak engkau tengok engkau, jaga engkau, tapi engkau tak tahu hakikat sebenar yang anak engkau ni pun perlu perhatian juga untuk orang lain. Keimanan. Sayang lah, bagi saya sayang lah. Betul tak? Betul kan? Yelah, kita ada anak, saya sendiri ada seorang anak kan. Apalah nilai seorang ayah ni kan, untuk kongkong anak engkau ni, untuk diri engkau je. Kau tak boleh tamak tau. Sifat manusia ni kan, kadang-kadang kan, hati kita ni milik Allah tau. Bolak-balik
Sebab itu bukan kita saja kenapa terjadinya anxiety, terjadinya benda-benda yang kadang-kadang ada bisikan-bisikan. Benda tu memang dah ada penyakit kejiwaan dalam diri kita. Begitu juga dengan kanser, begitu juga dengan sel-sel kanser, dengan sel-sel TB ni sudah ada. Begitu juga dengan penyakit kejiwaan tau. Sebelum benda-benda ni berbisik, sebab tu kita kena kontrol diri kita. Kadang-kadang tipu lah, kadang-kadang kita tengah mandu kadang akak tengah mandu laju kau langgar kereta tu, kau pergi je menuju kat lori tu, ada bisikan tu. Tapi macam mana kau nak kontrol? Bila sebut perkataan ni pernah terjadi tahun lepas, salah seorangnya tu pakcik dia lah. Pakcik dia meninggal, suami isteri di Kota Tinggi aksiden naik kereta kancil. Rasanya awak tahu 4 hari sebelum tu dia orang pergi paranormal di hotel Sri Malaysia. Suami isteri. Malam tu sepatutnya akak ni ada grup paranormal tau. Sepatutnya malam tu akak ikut. Tapi malam tu oleh sebab dekat rumah ada adik baru lepas bersalin, jadi akak rasa akak tak boleh ikut paranormal sebab akak tak nak bawa benda-benda yang tak elok balik. Yelah. Tapi diorang teruskan juga pergi. Jadi diorang buat live dekat Bigo masa tu dekat Bigo diorang buat live apa semua. Tapi akak tengok lah dekat rumah, akak tengok macam-macam. Sebab tempat yang dia pergi tu adalah kawasan hotel yang dikontrol oleh, cerita dia ini tak tahulah mitos atau betul yang dikontrol oleh seorang bomoh. Kiranya bomoh ni bagi dia kekayaan, bagi apa yang dia nak, maju pada hotel dia semua. Jadi dia ikut cakap bomoh ni, dia bina satu rumah banglo di belakang hotel ni untuk bomoh tinggal. Tapi rasanya sekarang hotel tu sudah tutup. Jual baru ke? Jual baru. Lepas tu akak sebenarnya kan akak larang dia orang tau. Akak cakap jangan pergi, sebab kalau nak pergi boleh, tapi kau kena jaga tata tertib tau. Kau nak pergi, sebenarnya kalau kau nak pergi, kau tak boleh nak kiranya macam baca mentera, macam masara jin kan, kau panggil, kau seru jin datang, tak boleh. Sebab itu paranormal. Kalau kau nak, ini pandai pendapat akak berbeza-beza bila kita nak pergi paranormal, kita nak tahu history tempat, kisah dia, apa sebenarnya terjadi. Itu yang kita nak tahu. Bukan kita pergi sana nak seru, keluarlah kau Pontianak, keluarlah kau jin. Tak boleh. Bila keluar, engkau boleh hadap tak? Yang keluar ni bukannya seekor dua tau, kadang-kadang berekor-ekor, beratus ekor. Engkau boleh hadap tak benda ni? Jadi bila kau puja-puja, benda ni ikut kau balik. Bila ikut kau balik, 2 hari lepas tu dia cakap isteri dia sakit. Isteri dia cakap macam ada benda duduk kat bahu dia. Memanglah, sebab kau dah puja. Bila kau puja, lepas tu kau macam tak kurung. Kau puja benda tu, kau kena kurung. Tak kira dah dalam botol ke apa, dengan cara engkau lah. Kau bukannya puja-puja hanya kau nak tengok viewers banyak macam tu. Kadang-kadang kita tak cakap sebab ini pun dia pun dah tak ada suami isteri tu dah tak ada. Jadi dia cakap okey, dia dah bagi isteri dia dah rawat lah. Dia cakap isteri dah okey. Petang tu Khamis, tak silap hari Khamis dia accident, suami isteri meninggal dua-dua. Sama meninggal meninggal. Tahu apa punca dia? Meninggal accident. Yalah, tak, mungkin itulah kemungkinan kadang-kadang bila kita, awak pernah tak sedang memandu ni tiba-tiba gelap mata berkali-kali kak? Jaga. Kadang-kadang gelap mata tu, kadang-kadang kita tertelan sekejap, tahu tak? Tertelan. Kadang-kadang tiba-tiba kita cakap jalan ni aku pernah lalu tapi kat mana ni rupanya kita sesat. Begitu juga kadang-kadang kita tidur dalam rumah kan, tidur. Lagi satu kalau tidur ni alang macam alang-alang alang-alang ni jangan tidur kat bawah. Kalau kita tidur kat alang-alang tiba-tiba kita buka mata dalam gua siap ada air menitik, siap ada burung, siap ada kelawar. Itu nama tertelan tau. Akak selalu kalau saya tak pernah kena macam tu. Akak pernah kena balik. Akak buka mata je tengok air menitik atas batu. Aku dekat mana ni? Kita baring atas batu lah. Tapi sebenarnya kita dalam rumah kita. Itu namanya kita tertelan dengan rumah kita sendiri. Kita kena baca ayat-ayat apa sikit-sikit. Dinding ni akan berubah semua. Tapi itulah, banyak kali lah sebenarnya bisikan-bisikan terjadi kita kena. Awak pernah tak ada bisikan-bisikan macam tu? Ada juga. Pegang garpu kan, saya nak cocok orang lah garpu ni. Pernah tak? Pernah. Macam nak lukakan diri lah macam. Biasanya tengah mandu. Betul. Kadang-kadang kan kita mendoakan baik-baik untuk keluarga kita
Dia ni bawa kereta kan accident ni. Bisikan-bisikan ni mengganggu tau. Especially kita tengah memandu. Kadang-kadang kita cakap tengah memandu ni, tiba-tiba ni tangan kita ni berpeluh. Kau pergi tuju kat lori tu. Kalau kau rasa kalau kau tuju kat lori tu, kau rasa macam mana? Berkecai tak kepala kau? Pergi. Dia macam menghasut kita punya ni tau. Saya pernah lalui satu perkara kak. Macam dia macam ni tau. Kalau aku langgar orang ni, apa yang berlaku kat dia? Pernah kan? Ya. Yes. Tapi nasib baik tak diteruskan. Begitu juga kadang-kadang bisikan-bisikan ni, kadang-kadang kita nak, kau sedar tak kau langgar orang ni? Aku sedar tapi aku buat. Macam okey kak, bercakap pasal langgar, macam kes baru-baru ni kan, yang polis tu pergi langgar budak tu. Langgar kan, boleh jadi juga. Yelah, diri dengan ego campur dengan setan ni. Dia tinggal trigger je, tinggal cocok sikit je. Cocok sikit je kan, dia cocok sikit je jadi lah. Dia spin, dia swing kita. Sebab itu fikir logik, kita nak langgar siput kat tengah jalan pun kita boleh, kita elak Ini kan kita nak langgar orang tau. Itu ambil masa yang betul-betul kekuatan kau nak langgar orang, kau nak bunuh orang. Itu kadang-kadang dalam keadaan dia waras tak? Kewarasan tu kadang-kadang dalam dunia mistik ni bukan semua orang faham. Tidak semua orang faham. Kadang-kadang ada kes yang baru-baru ni yang sembelih isteri. Dia tu hari sebelum kejadian ni kes yang masa tu kak? Kes yang sembelih isteri dengan anak dia tu. Seorang suami stres, kemurungan. Okey. Yes. Dia sembelih isteri dia tu. Dia ni bekerja bersama dengan anak punya kawan lah. Seminggu sebelum tu dia orang keluar pergi makan sama-sama. Jadi masa pergi makan, lepas makan tu dia pergi baring dekat motor dia. Dia balik kerja dengan baju kerja dia apa semua. Lepas makan dia baring, dia tengok atas. Memang pandangan dia kosong. Orang-orang yang macam dah tak ada hala tuju ni, kadang-kadang dia buat benda-benda yang mengarut tau. Tapi kadang-kadang orang tak perasan. Tapi macam anak akak ni, dia dah bersama akak, dia dah biasa ikut akak ubat orang, dia dah biasa nampak benda-benda mistik. Jadi dia dah perasan orang kawan dia ni, pandangan dia kosong. Dia cakap hidup dia tu macam dia dah tak tahu dia nak buat apa. Dia cakap. Jadi dia baring kat atas motor tu, lebih kurang 1 jam atas motor tu dia baring. Dia taruh kepala, tangan di atas kepala, dia pandang atas. Jadi anak ni perhati je kan. Tapi anak tak tanya, cuma dia macam dia bebel lah. Dia cakap seorang-seorang. Tapi tak dengar apa dia cakap. Keesokannya lah peristiwa tu berlaku. Dia sembelih bini dia. Sembelih bini dia, sembelih anak dia. Dan dia lari bogel naik motor tu dia lari bogel. Tapi sebenarnya sebulan sebelum tu dia kerja offshore tau. Dia kerja cuci kapal. Tank. Cuci kapal, cuci bangunan. Jadi dia pergi kerja tu ke tempat kerja tu ulang-alik tau. Dia saru bakar batu, dia saru ni kan, ulang-alik. Satu hari kawan dia bonceng dengan dia tau. Dia melalui hutan tau. Adalah hutan sikit lah nak masuk ke kawasan tempat dia tu. Lepas tu dia berhenti tau. Dia berhentikan motor dia. Kawan dia cakap, apa kau berhenti ni gelap ni kan? Dia cakap, aku dengar orang panggil nama aku. Dia cakap, aku nak cari siapa orang tu. Lepas tu dia cakap, kau nak cari buat apa orang tu? Dia cakap, aku tak tahu kenapa orang tu panggil nama aku. Dia suruh berhenti. Dan dia berhenti, dia keluarkan daripada baju dia sebilah kerambit tau. Jadi kawan dia cakap, kau nak buat apa kerambit ni? Dia cakap, aku nak buat sembelih ayam. Dia cakap. Jadi pelik tau sikap. Salah satunya, sebelum kejadian tu dia ada masuk dalam tank, cuci tank tau. Bila awak cuci tank, awak tahu tak apa orang toksik dalam tank tu? Salah satunya boleh buatkan brain damage. Boleh buat dia berhalusinasi. Jadi mungkin kawan dia cakap, ini mungkin efek-efek daripada itu kan. Jadi tapi dia bawa keluar kerambit. Dia cakap, kau simpanlah kerambit tu kan, takut kan. Dia pun masuk sarung balik, dia simpan lah balik dalam bakul motor dia. Dengan benda itulah dia sembelih bini dia. Astaghfirullahaladzim. Itulah. Riau dengar benda macam ni. Okey kak, jauh dah kita jalan ni sebenarnya kak. Dah jauh dah ni. Okey kak, saya nak tanya akak lagi soalan ni kak. Silakan. Selain daripada akak buat peramal perubatan, akak buat apa je lagi kak? Akak juga boleh ubat, boleh buat urutan Bell palsy.
Bel palsi? Apa Bel palsi tu bila muka kita jatuh. Dia kira macam angin akma, Ha? tapi dia kiranya mild lah. Dia belum tahap kritikal lah. dia bel palsi, dia tahu, pernah tengok tak muka orang jatuh? Dia bel palsi. Akak ada buat rawatan tu lah. Ya, buat rawatan. So kalau nak cari akak macam mana tu? Boleh hubungi awak lah. Asal hubung. Apalah kak, nanti akak ada Facebook kan? Akak ada Facebook, ada TikTok. Tak apalah, nanti saya boleh. nanti aku letak aku. Saya dah tukar daripada aku ke saya. Tak apa, nanti saya letakkan link akak ni dekat bawah ni supaya korang boleh cari dia. Alright kak? Saya macam, yelah, bila panggil akak datang sini kan, yelah kak, saya jumpa akak dah lama sebenarnya kak kan? Betul lama tak? sebenarnya. Dah Kita lama. akak pun teringin juga nak masuk dengan dalam awak punya channel ni kan. Kan? Alhamdulillah akhirnya hari ni. Lama, tapi akhirnya dapat jugalah. Sekali jumpa tanya, kak bila kak? Bila kak? Kan? Asyik push. Lepas tu dia pula dia kata, mana Anas ada bagi address? Padahal orang dah Rupanya bagi. bila scroll balik tu, alamak, Orang dah adalah bagi, dia tak reply. Tengok. lokasi busy. Yelah, kalau tak busy bukan Kak Su nama dia. Kan? Tapi betul lah kak, kita ni cari rezeki kak. Cari rezeki Kalau kita Yelah, busy. betul. Tak busy yang kita pening kepala sebab tak ada kerja. Tak ada kerja, tak ada Betul? job. Apa pun kak, kita ni dah jauh ni, dah panjang dah. Diam tak diam nak dekat sejam juga kita bercakap ni Dekat kak. sejam juga Alhamdulillah. Manalah tahu ada rezeki lain kali boleh datang lagi Ya, kan. Boleh akak akan datang lagi ni. Seronok rasa ni. Banyak lagi kisah-kisah Ya. menarik. Hari ni pengenalan je. Hari ni pengenalan okey. Pengenalan sebab saya nak kenal akak. Sebab yelah, saya kenal akak bukan sebagai seorang perawat. Betul. Sebenarnya saya kenal Kak Su ni, dia bukan daripada perawat. Kita kenal daripada NGO. NGO betul. Kita di dalam NGO yang sama. Dan rupanya dapat tahu yang Kak Su ni adalah perawat. InsyaAllah lah, boleh lah sedikit So lah. that's why lah saya ajak Kak Su ni join sama Malam Misteri Podcast. Dah lama juga kenal Kak Su ni, bukan baru. 5 tahun lepas Lebih kurang 5 tahun dah kenal Kak Su. 5 tahun Kan? Ya Allah. Kan, liam Pejam tak liam, celik sampai apa PKP semua Ya betul. Alhamdulillah. Banyak juga kita bantu orang masa PKP kan. Banyak banyak. Okey. Rata. Okay guys. Okay, rasanya sampai sini juga Malam Mistik kali ni sampai kak. sini alhamdulillah. Alright. Okay, tapi sebelum tu, sebelum nak habiskan Malam Mistik kali ni, korang nanti tolong pergi dekat dalam Facebook Kak Su ni, follow lah dia dekat TikTok. Kalau yang mana tu nak buat rawatan apa kak? Rawatan apa? Bel palsi. Bel palsi. Akak ada jual apa ni juga kan? Apa? Akak Biskut-biskut ada kan? jual cookies Florentine. Akak juga ada jual apa ni, minyak bidara Minyak bidara. Minyak bidara ni bagus apa-apa sumber. Yalah, kalau kita kita tak nak benda-benda yang kita tak nak benda-benda gaib ni, benda-benda jahat ni ada mengganggu kita kita boleh pakai mandi dengan air bidara dengan balsam ke bidara sapu dekat sendi kita semua. Itu salah satu protection untuk kita lah. Baik. Selain daripada yalah, kita pun mengamalkan pendinding diri ayat-ayat suci ni semua, insya-Allah. Okay, dengar tu. So kalau nak cari benda-benda macam tu, jangan kontak Anas, kontaklah Kak Su. Kontaklah Kak Su dekat Insta, dekat dia punya Facebook dengan TikTok. InsyaAllah. Okey Kak Su, Ya. saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi join saya dalam Malam Misteri Podcast kali ni. Saya harap kita dapat berkolaborasi untuk next episode. Next episode Alright. kita ambil episode minyak pengasih lah Alright, ilmu cerita pengasih. ilmu minyak pengasih. Dengar akan datang kita cerita pasal ilmu pengasih. Ilmu minyak pengasih. Alright, benda ni popular juga ni. Popular, calit-calit je tu. Okey, insya-Allah. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jaga kesihatan, jangan berurusan dengan setan. Kalau nak hidup korang bahagia, ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.